Kita boleh mulakan. Siapa nak mula? Silakan. Ha. Hmm. Hmm. Ha. Okey. Nanti. Mengembiri ni makna mengembiri tu mengurangi syahwat. Mengurangi syahwat. Mengurangi syahwat. Okey ya, kita hari ini masuk bab baru iaitu kitabun nikah. Ya, kitabun nikah. Nikah ni bahasa Arab kita sebut kadang kahwin. Ya. Jadi kita dah biasa dengan menggunakan Arab kadang ya. Kahwin kadang sebut nikah ya. Sebenarnya samalah maknanya ya. Kemudian ya kita teruskan dengan hadis 993. Baik, catatkan hadis dia, hadis sah. Matan diperintah kahwin. Diperintah kahwin. Hukum wajib. Hukum wajib. Baik ya, dalam ya di sini iaitu dianjurkan pemuda yang telah cukup bekal untuk berumah tangga, maka hendaklah ia berumah tangga. Kerana dengan perkahwinan itu dia akan selamat dari perbuatan zina atau dosa-dosa yang berkaitan dengan kemaluan dan pandangan mata. Tetapi apabila tidak sanggup untuk memberikan belanja kepada keluarga atau isterinya, maka hendaklah ia lakukan puasa. Ya, kerana ia dapat mencegah diri daripada perbuatan maksiat. Itu dikatakan dalam hadis tadi yang dibaca mengembiri, ya, bahasa Indon loh, ya. Jadi dengan maksud ialah mengurangi syahwat dengan berpuasa tadi, ya. Maknanya wajibnya tu kepada mereka yang mampu, ya. Yang tidak mampu tu tidak wajib. Baik ya, 994. Siapa nak baca silakan. 994. Siapa nak baca? Anas. Sila. Tak ada yang. Okey, sila. Okey, sila. Dah tu. Hadis 994 catatkan hadis sah. Matan melarang orang yang terus-menerus mahu puasa
mau solat. Dan tidak mau kahwin. Hukum haram. Sebenarnya di sini ada cerita. Cerita segolongan ni, dia nak tanya macam mana ibadat Nabi. Jadi kata seorang, katanya Nabi, ya, malam dia bangun solat tahajud. Ya. Oh, kata golongan ni, kalau macam tu saya tak nak tidur-tidur lah, tetap malam. Aku nak terus beribadat. Ya. Dan satu lagi dia tanya tentang puasa Nabi. Nabi puasa, kadang berbuka. Ya. Tidak terus menerus. Jadi dia kata kalau macam tu aku nak puasa lah terus menerus. Ya. Maknanya pada siang hari aku nak terus menerus puasa. Ya. Kata di antara golongan yang datang ni. Dan kemudian mereka bertanya tentang berkahwin. Ya, Nabi ya dia berkahwin. Jadi golongan ni kata kalau macam tu aku tak nak kahwin lah selama-lamanya. Ya, untuk mudah aku beribadat kepada Tuhan. Dalam dia berkata-kata tadi, ya, rupanya didengar oleh Nabi. Dan Nabi kata, kamu ke yang berkata demikian-demikian? Ya. Kata Nabi, aku adalah orang yang paling hampir kepada Allah dan takwa kepadanya. Ya, aku solat, ya, aku juga, ya, maknanya aku solat dan aku berpuasa dan aku berbuka. Aku dah solat dan aku tidur. Itu bahasa dia. Aku solat dan aku tidur. Aku puasa dan aku berbuka. Dan aku juga berkahwin. Jadi Nabi kata, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka barang siapa yang tak suka atau benci dari sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ya, artinya dalam beribadat ini kita tidak boleh melampau-melampau. Ya, lebih daripada perbuatan Nabi. Sebab itu, ya, orang-orang golongan ini dia sudah mula nak melampau-lampau dalam beribadat. Sampai ada yang tak nak tidur, ada yang terus nak puasa, ada yang tak nak kahwin, ya. Dengan tujuan, ya, kata dia nak mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu adalah, ya, perbuatan yang dikatakan melampau-lampau. Ya. Itu yang Nabi katakan, barang siapa benci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ya. Dan orang kita ada juga yang berpuasa berturut-turut, iaitu puasa daripada, ya, Rejab, Syaban, ya, Ramadan. 3 bulan dia puasa daripada, ya, Rejab, Syaban, Ramadan. Ya. Jadi perbuatan ini menyalahi sunnah. Nabi paling banyak puasa ialah pada bulan Syaban, tapi bukan maknanya genap 1 bulan. Aisyah mengatakan Nabi tidak puasa melainkan 1 bulan Ramadan. Nabi berpuasa melainkan 1 bulan Ramadan saja, lain dia tidak genap. Yang kita genap sampai daripada Rejab sampai kepada, ya, Ramadan, tak kira lah. Rejab dengan Syaban tu genap penuh. Disambung lagi dengan Ramadan. Ya, ini dah dikatakan berlebih-lebihan. Tapi sebenarnya kita, ya, jangan jadi pak turut. Maksudnya apa? Orang tua kita ataupun, ya, moyang kita, dia selalu buat Rejab sampailah kepada Ramadan. Contoh, yang kita pun, kita ikut atuk kita lah. Ya, atuk kita selalu buat macam tu. Kita jadi pak turut. Ya. Kita tak tahu orang tua ni punya trik ibadat ni, kita tak tahu. Ya, entah-entah 2 bulan tu dia bayar kifarah. Ya. Kan ada kifarah kena bayar 2 bulan berturut-turut, kan? Entah-entah dia bayar kifarah 2 bulan tu daripada Rejab dengan Syaban. Jadi untuk tidak menampakkan, ya, dia buatlah daripada Rejab terus Syaban terus Ramadan. Bukan maknanya itu dikatakan puasa sunat, tak.
Itu puasa wajib ni dia bayar kifarah. Yang kita ni ngikut je buat apa? Ya, turut je. Ya. Kononnya alasan apa? Orang-orang tua dulu yang buat macam tu, dia kata nak melatih sebelum Ramadan. dia punya alasan macam tu lah. Ya. Nah, tapi kita tak tahu. Mungkin dia bayar kifarah. Ya, kerana ada kesalahan. Ya. Wajibnya ada kesalahan wajib kita kena puasa ya 2 bulan berturut-turut ya. Salah satunya ialah kerana jima pada siang hari Ramadan. Yang kedua ya kerana menziharkan isteri seperti ibunya. Ya, menziharkan. Mana merupakan isteri itu macam ibunya. Nah, jadi itu juga kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kita tak tahu. Ya. Jadi bayar kifarah tu. Jadi janganlah kita buat lampau-lampau macam tu kalau tak ada hal. Ya. Ini yang dikatakan ya dalam Islam ni ya dia ya kalau ibadat ni ikutlah contoh Rasul ya supaya kita tidak jadi orang yang ya berlebih-lebihan atau melampau-lampau daripada Rasul. Lagi ya kita sambung dengan hadis 995. 995 ni siapa nak baca sambung dengan 996 sekali. Dia bersambung ya. Silakan. Satu lagi. Okey. Catatkan hadis 995 dengan 996 hadis sah. Matan menerangkan supaya orang banyak keturunannya. Sorry. Matan dia memerintah, bukan menerangkan ya. Memerintah supaya orang banyak keturunannya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Dalam hadis ini memberitahu kepada kita bahawa membujang adalah perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah dan mengawini perempuan yang subur serta besar rasa cintanya kepada suaminya adalah sangat dianjurkan kerana Nabi mengharapkan umatnya menjadi ramai agar kelak di hari kiamat bagi dia dapat berbangga jumlah ramai umatnya di hadapan nabi-nabi lain. Jadi ya maknanya Nabi mengesyorkan supaya umatnya kalau boleh ramai dan dia pun akan berbangga besok pada hari kiamat yang umat dia adalah lebih ramai daripada nabi-nabi yang terdahulu. Ya. Itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu pengertian 995 dengan 996. Hadis seterusnya iaitu 997. Silakan. Dari Abu Hurairah. Okey.
Baik, 997 hadis sah. Matan dianjurkan berkahwin kepada yang patuh dengan agamanya. Hukum lil irsyad. Baik, dalam hadis ini, lil irsyad itu untuk pimpinan, untuk pimpinan Saudi tulis lil irsyad, Baik, dalam hadis ini diterangkan katanya tunkul mar'atu li arba'in. Kata dari Nabi, katanya Nabi bersabda, nikahilah perempuan itu kepada 4, kerana 4 perkara, 5 liha, kerana hartanya, wali hasabiha, kerana keturunannya, wali jamaliha, dan kerana kecantikannya, wali diniha, dan kerana agamanya. Fazfar bizatiddin, maka pilihlah perempuan yang ada agama. Tarbat yadaka, mana agar kedua tanganmu selamat, maknanya supaya kamu tidak binasa, tidak binasa, supaya kamu selamat, itu maksudnya, ataupun kedua tanganmu selamat. Maksudnya apa? Dalam 4 perkara ini nampaknya ada satu yang dititik beratkan, iaitu agama. Sebab kalau kerana hartanya saja pun akan rosak juga. Kadang kita lihat apa yang berlaku, kahwin bagai nak rak, persiapannya bagai nak rak, lebih daripada agung persiapannya. Tapi tak sampai sebulan dah apa? Dah habis. Dah porak-peranda. Jadi sebab itu perkahwinan itu lebih beratkan kepada agama. Sebab itu yang akan dapat memelihara. Terkadang keduanya pada kehidupan awalnya miskin, tapi masing-masing beragama. Tapi setelah berkahwin berkat. Tak ada harta, ada harta, tak ada rumah, tak ada kereta, ada kereta. Pada asalnya tak ada apa pun. Itu dikatakan keberkatan perkahwinan. Itu kadang orang-orang dulu dia kalau nak tengok calon menantu, kadang dia datang rumah orang tu, rumah calon menantu perempuannya lah. Kemudian dia nak solat, tumpang solat sebenarnya, tumpang solat, kemudian ini yang bakal nak jadi menantu ni bagilah sejadah. Dia tanya, mana kiblat? Dah kalang kabut tak tahu kiblat. Ternyatalah dia tak pernah sembahyang. Bakal menantu ni tak pernah sembahyang. Tunjuk mana kiblat, dia tanya mak mana kiblat. Dah pecah rahsia dah. Jadi macam itulah kadang orang-orang tua dulu saja nak menguji bakal menantunya. Baik, kita teruskan lagi hadis 998. Silakan. 998. Baik, catatkan hadis 998, hadis sah.
Matan, dianjurkan kita mendoakan pengantin baru dengan ucapan barakallahu, barakallahu, dadadat, barakallahu, dadadat. Ya. Hukum, hukum sunnah, hukum sunnah. Jadi, ya, di antara kewajipan kita, ya, kita ya mendoakan ya bakal atau bukan bakal ya pengantin baru ini, bukan bakal ya. Mana pengantin baru ini dengan ucapan, tengok hadis ya, tengok hadis tu yang Arabnya barakallahu laka, ikut barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Tengok Arabnya, jangan tengok Rumi dia. Supaya betul. Supaya betul dia punya bacaan dia. Ya. Yang dalam kurungan tu, dalam bracket tu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Kalau kita bagi hadiah pun kita tulis doa nikah hadiah tu ya. Kalau kita bagi hadiah tuliskan doa nikah hadiah tu ya. Dan kalau kita berdepan dengan dia, kita bacakanlah doa ini, sebutkan doa ini ya. Baik ya, cuba perhatikan doa ni ya. Ini doa keberkatan ya, keberkatan pengantin ya. Jadi barakallahu laka, semoga Allah memberkati bagi engkau. Itu barakallahu, semoga Allah memberkati bagi engkau. Wa baraka, dan memberkati alaika, atas engkau. Atas engkau. Ya. Wa jama'a, dan mengumpulkan bainakuma, di antara engkau berdua, fi khair, dalam kebaikan. Ya, dalam kebaikan. Baik, sekarang ni perbincangan kita dalam doa ni, cuba tengok. Satu laka, satu alaika. Nampak tak? Dua-dua barakallah. Ya, barakah. Tapi satu laka, satu alaika. Jadi maknanya apa? Laka ni adalah hal-hal yang untuk kebaikan. Ya. Contohnya laka ni bagi engkau. Artinya kalau kita sebagai seorang hamba, kita minta pada Allah Ta'ala kebaikan. Tapi kalau Allah nak turunkan azab, ya contohnya digunakan dengan perkataan ala. Ala tu ialah daripada atas ke bawah. Ya laka ni daripada ilah. Ya ilah tu makna kepada. Ya, jadi ilah tu ya guna dia daripada bawah ke atas, memohon sesuatu kebaikan. Tapi kalau ala biasanya ialah hal-hal yang menimpa daripada atas ke bawah. Contohnya azab menimpa daripada atas ke bawah contohnya ya. Itu gunakan ala. Jadi kenapa satu laka, satu alaika? Laka ni maknanya dalam keadaan ya kedua, ya mempelai itu dalam kebaikan. Ya. Allah berkati. Yang kedua mungkin sekali-sekali tahulah ya ada juga ya gelombang, ombak ya yang mengganggu kehidupan keduanya ya, tapi masih dalam keberkatan Allah lagi. Ya. Artinya dalam senang ataupun susah ya, aman ataupun dalam ujian, tetap dalam keberkatan. Nampak tak?
Itu satu laka, satu alaika. Itu ya. Laka dalam keadaan senang. Ya, alaika dalam keadaan musibah, ya, susah, ya, ataupun ya terganggu dalam ya apa ni kehidupan keduanya. Jadi semuanya Allah berkati. Ha, dan tetap dikumpulkan dalam kebaikan. Itu doa ni ya. Saya ulang balik, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Itu doa pengantin ya, untuk pengantin ya. Tapi masalahnya kadang yang tukang baca doa majlis tu kita tak semak. Tuan rumah tak semak. Kita percaya je dia baca. Bila dia baca, ya seperti Yusuf dengan Zulaikha dalam doa tu. Kita tahu Yusuf dengan Zulaikha asyik bercakaran je, asyik bergaduh ya. Ya. Jadi, ya, jadi pengantin ni samalah dengan perangai Zulaikha. Ya. Ya. Jadi perangai Zulaikha tu ya. Asyik tidak menyenangkan Yusuf. Ya. Sebenarnya nak ikutkan mana ada kahwin Zulaikha dengan Yusuf, tapi kita samakan dengan dia. Ya dia, ya. Jadi tak dengar suara siapa. Yang baca pun ustaz, sebab itu kita semak. Ustaz jangan doa ada Yusuf dengan Zulaikha ya. Kena maklumkan dia. Ya. Jangan Yusuf. Tak. Sebab itulah. Sebab itu kadang ya apa ni si mempelai ni bercakaran ya sebab doanya doa didoakan doa itu ramai yang aminkan. Ya. Satu lagi doa yang ada apa ni tempo ya. Berkekalan sehingga anak cucu. Sampai anak cucu tak kekal lagi dah. Ya, dah cerai-berai dah, ya. Ini pun satu hal kalau doa sehingga anak cucu ni. Ya. Biarkanlah sampai ke jannah. Sekarang doa-doa sampai ke jannah. Semoga berbahagia sampai ke jannah. Kan bagus. Sampai ke surga. Ini tak ada sampai ke anak cucu. Ya. Dan anak cucu bergaduh bercerai dah. Ya, doanya sampai situ. Ya. Pasal doa sampai situ ya, sampai ke anak cucu. Ya. Sebab itu kadang nak ditapis juga ya. Doa-doa ni. Ya. Kita kadang tuan rumah percaya je kat ustaz tu baca. Ya. Seperti Adam dan Hawa. Ya. Seperti apa lagi Yusuf dengan Zulaikha, seperti Muhammad dengan Khadijah. Ya. Kalau ada Aisyah, ingat isteri dia Khadijah je ke? Mengamuk Aisyah. Aku tak disebut. Ya. Patutnya seperti Muhammad dan isteri-isterinya. Macam itulah baru adil. Ini seperti Muhammad dengan Khadijah ya. Kalau ada bini lain mau marah dia. Ya. Ya. Patutnya doa macam itulah. Ini baru adil doanya. Itulah ya cerita dia. Kadang doa ni pun main peranan juga sebab ramai yang mengaminkan, kadang malaikat pun mengaminkan. Ya, jadi doa untuk porak-peranda dah jadi porak-peranda lah jadinya, ya. Pasal doa tu tidak melambangkan kebahagiaan, ya. Kita baca surah Yusuf, tengok Yusuf macam mana dengan Zulaikha. Ada Yusuf senang tak ada. Ya, macam-macam difitnah Yusuf. Sampai masuk penjara sampai 13 tahun masuk penjara. Ya. Baik, kita sambung lagi hadis seterusnya. Hadis 999 ni.
Okey, siapa belum baca? Sila. Teruskan. Ha. Tak, Kak Jun, teruskan. Tiga ayat. Baik. Ini adalah dicatat dulu ya, nanti lupa pula. 999 hadis sah. Matan dia, sebelum dilaksanakan akad nikah, dianjurkan mengadakan khutbah nikah. Khutbah nikah. Hukum sunnah. Kena bawa dia ayat-ayat yang berhubung dengan khutbah nikah. 1. Surah Ali Imran ayat 102. 2. An-Nisa ayat 1. 3. Al-Ahzab ayat 70-71. Dalam situ ya, dah sampai situ ya. Maknanya dalam hadis ini menerangkan tentang khutbah nikah. Khutbah nikah yang dibaca oleh Nabi, begitu ringkas sangat. Dia bacakan puji-pujian ayat yang dibaca tadi. Arabnya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ, kemudian dia bacakan 3 surah ni, iaitu surah Al-Imran ayat yang 102 saja ya. Kemudian surah An-Nisa ayat 1 dan surah Al-Ahzab ayat 70-71 ya. Kemudian Nabi pun nikahkan dia. Sebenarnya nikah ni adalah perkara yang disuruh kita permudahkan ya, setelah syarat-syaratnya dah cukup. Seorang imam dia kena mempermudahkan pelaksanaan nikah itu. Pertama iaitu dibacakan khutbah dulu ya. Kemudian baru dinikahkan. Nak ikutkan kalau imam katakan perkataan aku nikahkan engkau
ya, berwalikan siapa-siapa contohnya, ataupun si bapaknya sendiri tak payah wali, si bapaknya, aku nikahkan engkau dengan anak aku, ya, si Fulan binti si Fulan, si Fulan dengan binti si Fulan, mana akulah, ya. Kemudian dengan mas kawinnya RM200 tunai. Ujungnya patutnya perkataan setuju. Setuju. Kemudian dijawab oleh lelaki itu setuju. Ya, dah cukup patutnya. Ya, tapi tak payah nak senapas sampai nak mandi bunga, mandi longkang. Ya, tak dapat-dapat. Ya. Ah, kena pula kena pula ya, nama apa ni, orang rumah ni panjang pula. Ya. Nama panjang. Ya. Jadi macam siapa kita punya apa, Permaisuri Agung. Ini panjang nama dia tu. Saya pun tak hafal. Ha. Tengok ramai yang tak hafal. Ya. Panjang. Ya. Nah. Bunyinya dah menyeramkan. Menyeramkan. Pasal apa? Pasal dia punya hujung tu, kadang pengantin tu suruh sebut balik macam mana imam sebut. Itu puncanya kadang, ya walaupun dia hafal pun, kadang sampai dia gedebak-gedebu, ya, tak tersebut, asyik salah, ya. Ya, lepas tu satu nafas pula, ya. Suruh basuh nafas. Ya, kalau ambil nafas tak jadi, ya. Yelah. Itu gagap lah tu. Ya. Yalah, bunyinya dah seram dah. Dia sebut. Ada di sebelah Kelantan sana, lagi muda dia, apa cara nikah dia. Dia dia cakap dengan cakap Arab, ada sengaja. Kemana imam tu kata, qabilta, engkau terima? Ujung dia, qabilta, dia kata qabiltu, aku terima. Bila imam dah bacakan, lepas tu imam kata hujungnya, qabilta, engkau terima? Qabiltu, aku terima. Dah, selesai. Sah. Ya. Kristian pun macam tu juga kan. Tapi sebenarnya itulah, sebenarnya tak perlu nak menyusah-nyusahkan. Kalau sekadar pengantin tu sebut saya setuju, saya terima, itu dah cukup. Ya. Dah cukup dah, tak payah nak mengulang panjang macam mana imam baca tu. Itu yang tak jadi-jadi, ya. Ya. Dan satu perkara lagi, waktu khutbah, ya. Waktu khutbah, imam dah baca khutbah itu ini, lepas khutbah dah habis, imam sebelum nikahkan, imam tanya. Dia tanya doa kuno, tanya syahadah, tanya itu, tanya ini. Kan? Banyak pula tanya. Padahal sekarang ni, budak-budak ni dah kursus. Ya, budak-budak ni dah kursus 2 hari, kadang ada yang 3 hari kursus. Jadi sebenarnya imam dia tak perlu lagi tanya-tanya hal-hal hukum-hukum apa. Imam hanya bacakan khutbah dan nikahkan. Jangan memalukan pengantin atau pihak pengantin. Kadang di soal yang bukan-bukan, pengantin tak dapat jawab. Dia terlupa. Tak dapat jawab.
Jadi macam tu memalukan pengantin dan juga memalukan rombongan, keluarga. Ya. Ada setengah di Johor, siapa nak kahwin tu suruh baca Yasin. Baca Yasin dengan berzanji. Sebelum nikah tu dites dulu, tapi tak banyaklah ayat Yasin tu suruh baca. Dia buka mana-mana. Bukan daripada mula, buka mana-mana imam suka dia buka. Ya, lepas tu baca, lepas tu berzanji macam tu juga. Dites berjanji boleh tak? Ya. Kalau orang luar yang tak pernah berzanji, nanya juga tu. Tak tahu. Ya. Jadi sebenarnya macam inilah, tak payah nak menyusahkan dalam hal ini. Sebab itu Rasul sendiri pun dalam urusan perkahwinan ni, khutbahnya ringkas je, tak panjang-panjang pun. Ya. Tak melilit-lilit. Ya. Hanya dibaca ni, yang mukadimah ni dengan 3 ayat Quran tu. Lepas tu dia pun nikahkan. Tak ada masalah. Ini kadang itulah. Kadang sampai ada pengantin mengamuk pun ada. Pengantin mengamuk. Pengantin ni daripada Kuala Lumpur. Kahwinnya dekat Negeri Sembilan ni lah. Kat Negeri Sembilan dekat satu kawasan tu dikatakan Pelangai. Kat situ. Jadi bila imam dia tak banyak tanya, banyak tanya, dah baran dah, pengantin ni baran. Dia tepuk apa? Tepuk lantai. Tepuk. Nak nikahkan ke tidak, kata dia, kata pengantin tu. Nak nikahkan tak, kata dia. Dia nak bangun nak cabut dah, nak pergi dah. Kan pengantin tu sampai nak lari. Tersipu-sipu imam ni. Pada masa itu. Jadi tengok, hal-hal macam ni patut tak berlaku. Kalau dia lari, salah siapa ni? Salah imam juga. Imam lah salah. Engkau menyusahkan, tanya itu, tanya ini. Dalam budak ni masalah imam yang dicari, imam apa yang khas dalam kawasan tu, itu susah. Kalau ada pilihan tak apa. Kalau ada pilihan senang. Agaknya lepas tu tak berani lagi lah imam tu nak bawa orang yang lain, kan sampai pengantin nak lari, dia ketuk, tumbuk lantai, terperanjat imam yang terperanjat. Nak nikahkan tak ni, kata dia. Itu jangan sampai macam tu lah. Kadang ada setengahnya bagus. Sekarang ada saya tengok macam di daerah Seremban ni apa kan, tengok imam-imam muda ni sekarang ni. Tengok bagus, ringkas je. Rasa macam senang je. Tapi bila tengok ringkas senang ni, bila fikir-fikir, rupanya berderet yang menunggu. Ada tempat lain. Sebab itulah dia buat ringkas-ringkas. Rupanya yang menunggu tempat lain lagi. Dia nak lari ke sana ke sini. Masa tak ada. Okey. Lagi kita sambung lagi. Hadis 100. Hadis 100. Hadis 1000. 1000 ni baca sampai 1003 ya. Dia sampai situ hukum dia. Okey, siapa nak baca? Silakan. Suara dia perlahan sangatlah Dr. Naliza ni. Perlahan sangat. Jauh sangat tu mic tu. Suara dia tapi perlahan.
Nah, tak apa. Semua orang menyemak ya. Satu lagi. 1003, satu lagi. Hmm. Oke, oke ya, catatkan. Jauh bunyi dia. Ah, macam duduk kat dapur ya. Oke, catatkan ya, Sri 1000 sampai 1003 ya, catatkan hadis sah. Hadis sah. Matan dia boleh sengaja-sengaja melihat orang yang akan dipinang. Hukum mubah. Harus. Baik ya, dalam hadis yang kita baca ni ya, menunjukkan bahawa ya, seseorang ya yang mau berkahwin ya, maknanya ya dia kena tengok ya bakal orang yang akan dikahwininya. Sebab dulu-dulu orang tua kita ya, dia tidak melihat ya, dia main jodoh-jodohkan, orang tua jodohkan ya, anak tu mengikut dia ya, anak mengikut dia, dia tak kenal pun tak tahu, yang lelaki tak kenal, yang perempuan pun tak kenal ya. Yang jodohkan orang tuanya ya, dia kadang pak saudaranya ya, yang jodohkan. Jadi tu dulu-dululah. Sekarang ni ya mau lari orang ya. Anak tu yang lari, mak je lah kahwin kata dia. Bapak je lah kahwin. Anak-anak sekarang macam tu ya. Kita jodohkan, kita suruh kita kahwin pula ya. Dia macam tu lah ya. Jadi dalam hadis ni maknanya seorang lelaki itu suruh tengok bakal bakal tunangnya. Berdasarkan hadis ni, maknanya disunatkan dia tengok ya bakal tunangnya, dan ya hendaklah dilihat apa yang dia senang dengan ya perempuan itu ya, mungkin senang dengan perangainya, dengan pakaiannya, dengan ya budi bahasanya dan berbagai lah, yang mana yang kata Nabi yang boleh dilihat yang kau senang dengannya, macam tu ya. Jadi sekadar itu dulu untuk hari ini. Akan datang kita sambung lagi hadis selanjutnya, dan mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bersama daripada pelajaran tadi. Sadaqallahul azim.